2022. Bajet ini dibentang seperti mana satu kejadian yang berlaku pada diri saya pada pagi tadi. Bila saya buang air besar, saya tidak puas. Jadi ada masalah penyakit yang dihadapi oleh saya, iaitu sembelit. Jadi saya menganggap bajet ini adalah bajet sembelit dan bajet berak tidak puas. Ini kita dapat lihat bahawa dia tidak menyelesaikan masalah-masalah penyakit kritikal yang berlaku dalam urus tadbir tata kelola dalam negara kita. Dan ini dapat kita lihat apabila pembentangan laporan audit 2020 yang menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana dapatan jumlah isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembadiran sebanyak 620.07 juta ringgit Malaysia. Ini satu jumlah yang sangat besar yang tidak menggambarkan bagaimana dalam bajet ini tidak menggariskan apakah rangka kerja dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang berbangkit ini. Ini laporan yang setiap tahun berlaku dibentangkan oleh laporan Ketua Audit. Dan sebab itu saya lihat bahawa antara yang disebut oleh laporan Ketua Audit ini adalah isu pembaziran. Dan kita sendiri, kerajaan sendiri telah pun melakukan satu pembaziran yang sangat besar apabila bajet ini tidak mengemukakan satu cadangan untuk mengecilkan kabinet yang begitu besar. Kabinet yang begitu besar yang tidak menghasilkan sesuatu pencapaian yang besar dalam sepanjang kabinet kerajaan yang dibentuk pada kali ini. Ini bagi saya sesuatu yang tidak seharusnya berlaku. Sepatutnya kerajaan harus sedar bahawa perlu untuk mengecilkan kabinet kerana ini merupakan satu pembaziran yang sangat besar, kerana dia tidak menyumbang kepada sesuatu yang lebih baik untuk meningkatkan masa depan negara kita. Begitu juga kalau kita lihat bagi saya bahawa pelantikan di dalam agensi-agensi kerajaan dan juga JLC, board, ahli lembaga pengarah ini tidak seharusnya berlaku dengan satu jumlah yang begitu besar. Sebab itu sudah sampai masa dia kerajaan harus berani untuk mengurangkan bilangan anggota-anggota board di dalam agensi ataupun JLC yang ada dalam negara kita. Ini untuk mengurangkan pembayaran yang tidak memberikan, yang tidak mendapatkan pulangan yang baik, iaitu daripada pengendalian di dalam agensi ataupun GLC yang ada. Saya juga ingin mengemukakan satu keadaan di mana bagaimana satu agensi kerajaan, Yadim telah mengajikan 12 orang pegawai di pejabat Menteri Agama dan juga Timbalan Menteri Agama. Ini bagi saya apa perlu untuk seorang Menteri Agama, bukan Menteri Agama sekarang ini, tapi Menteri Agama yang sebelum ini. Menteri Agama yang sebelum ini. Apa perlu untuk sampai 10 orang pegawai yang digajikan oleh Yadim? Ini bagi saya satu benda yang tidak seharusnya berlaku. Tak cukup kalah lagi pegawai yang ada, yang telah sedia ada, yang diberikan kepada seorang menteri. Kalau tak silap saya, PTTK sebanyak 3 orang. Kemudian setiausaha politik, setiausaha sulit kanan, setiausaha sulit. Kemudian ada lagi pegawai khas. Dan tiba-tiba Yadim mengajikan lagi 10 orang tambahan pegawai di pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Hal Agama, dan seorang timbalan menteri, iaitu 2 orang pegawai di pejabat timbalan menteri. Jadi saya nak minta penjelasan daripada pihak kerajaan apa keperluan dan kenapa Yadim mengambil tindakan sebegini. Sebab perbelanjaan yang terpaksa ditanggung oleh Yadim setahun untuk mengajikan 10 orang pegawai di pejabat menteri dan juga 2 orang di pejabat timbalan menteri ini sebanyak ringgit Malaysia 345,000. Ini bagi saya satu benda yang sangat bersifat pembadiran. Sedangkan hasilnya kita tak nampak apa dia hasil. Apa dia keperluan kepada pegawai yang untuk nak membantu menteri yang boleh melonjakkan program-program di Jabatan Perdana Menteri khususnya yang berkaitan dengan hal ehwal agama. Ini
saya fikir bahawa sesuatu yang perlu diberikan penjelasan oleh pihak kerajaan. Oleh sebab itu bagi saya bahawa ini merupakan perkara yang perlu diberikan perhatian. Yang keduanya, bajet berak tak puas ini ialah kerana tidak ada satu rangka kerja dalam usaha untuk memerangi rasuah dalam negara kita. Dan ini saya semak dalam ucapan bajet ini, tak ada satu perkataan pun yang berkaitan dengan soal untuk memerangi rasuah. Tidak ada, walaupun ada peruntukan tambahan, peruntukan lebih berbanding dengan tahun ini 2021, tetapi tidak ada satu agenda, komitmen, pernyataan khusus dalam usaha untuk memerangi rasuah, menentang rasuah dan juga untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dan rakyat kepada institusi seperti mana SPRM itu sendiri. Ini saya lihat bahawa sesuatu yang perlu diberikan perhatian. Mungkin kerajaan tidak mampu untuk membuat pernyataan-pernyataan khas ini dalam konteks untuk memerangi rasuah sebab kerajaan ini terbentuk atas scheme of things, iaitu sebahagian daripada benda yang bersifat dengan agenda rasuah. Jadi tanpa scheme of things ini, saya percaya bahawa kerajaan ini tidak akan terbentuk dan terbina seperti mana yang ada di hadapan kita. Sebab itu, bagi saya bahawa isu yang berkaitan dengan soal rasuah ini telah banyak diperkatakan. Hatta bekas Ketua Polis Negara menyatakan bahawa isu-isu semasa pilihan raya di Sabah, ada pegawai daripada pejabat menteri yang terbang ke Sabah dan sebagainya. Ini satu benda yang cukup jelas kepada kita apabila satu keadaan keluhan di mana seorang ketua polis negara pada waktu itu mengeluh dan meluahkan rasa kekecewaannya terhadap ahli-ahli politik daripada pihak kerajaan sendiri yang terus mengamalkan rasuah hanya semata-mata untuk kepentingan kuasa dan sebagainya. Jadi saya minta penjelasan kenapa pada kali ini kita tidak melihat komitmen dan kesungguhan kerajaan dalam bajet ini untuk menentang budaya rasuah yang sudah menjadi satu sebati di dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Kita tidak mahu hanya semata-mata sekumpulan NGO seperti mana rasuah booster yang digerakkan oleh pihak NGO yang hanya sekadar mereka yang boleh mampu untuk meneruskan usaha-usaha agenda memerangi rasuah tanpa komitmen yang tegas, yang bersungguh-sungguh daripada pihak kerajaan. Yang ketiga, pokok sana. Ya. Tadi ringkas. tak, rasuah buster, membasmi rasuah, bukan booster. Kalau rasuah booster kita pacukan rasuah lagi. Ya. Terima kasih Tuan. Sorry, saya silap sebut. Saya ingat. Terima kasih atas peringatan. Kita nak membasmi rasuah, bukan kita nak meningkatkan rasuah. Baik. Datuk Yang di-Pertua. Yang ketiga, bajet berak tak puas. Ialah berkaitan dengan soal usaha yang sungguh-sungguh untuk memastikan supaya bantuan yang lebih baik kepada pembangunan institusi agama dalam negara kita, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah pondok dan juga sekolah tahfiz. Apa yang disebut hanya sekadar kenaikan tambahan sebanyak 40 juta, iaitu pada tahun hadapan sebanyak 140 juta, tetapi bagi saya ini tidak mencukupi, tidak mampu untuk membantu mereka, sedangkan mereka telah membantu kerajaan dari sudut mengurangkan perbelanjaan kerajaan. Mereka telah berjaya untuk mengurangkan bebanan kerajaan di sekolah, sebab kerajaan memberikan peruntukan kepada sekolah-sekolah kebangsaan ini berasaskan kepada per kapita, iaitu setiap kepala murid itu. Tetapi mereka telah berjaya mengurangkan beban itu, iaitu mereka mengambil tanggungjawab untuk mendidik anak-anak di peringkat tahfiz dan juga di peringkat sekolah agama rakyat dan juga di pondok. Oleh sebab itu, sepatutnya bagi saya bahawa kerajaan perlu mengkaji kembali untuk kita mengembalikan bantuan per kapita kepada setiap
sekolah-sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz dan juga sekolah pondok ini untuk membantu mereka, membangunkan mereka dengan satu keadaan yang lebih baik untuk memastikan supaya anak-anak di peringkat sekolah agama rakyat, sekolah tahfiz dan juga sekolah pondok ini mendapat bantuan yang sama seperti mana di sekolah-sekolah kebangsaan. Dan ini yang seharusnya dilakukan supaya kita nak pastikan supaya mereka dapat pacu lebih baik dalam institusi pendidikan dan mereka boleh memasarkan lepasan pondok, lepasan sekolah agama rakyat, lepasan tahfiz ini untuk berada dalam pasaran pekerjaan dalam semua sektor di dalam negara kita. Kemudian bajet berak tak puas. Tahun 2022 yang terakhir yang saya nak sebut dalam jangka waktu yang ada dikit ini. Ya. MOU antara kerajaan dengan PH, Pakatan Harapan. Tujuan ialah untuk kestabilan politik negara kita. Inilah yang dilaungkan oleh titah ke bawah duri tuanku yang di-Pertuan Agong untuk melihat kestabilan politik dalam negara kita. Namun, apa yang berlaku sebaliknya apabila kami daripada PH sendiri menghargai titah ke bawah duri tuanku yang di-Pertuan Agong sehingga bersedia untuk menandatangani satu MOU dengan pihak kerajaan untuk mewujudkan soal kestabilan politik dalam negara kita, tetapi apa yang berlaku sebaliknya ialah porak-poranda dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Saya sendiri tidak dapat nak pastikan kerajaan ini kerajaan Barisan Nasional kah ataupun kerajaan Perikatan Nasional kah atau apa kerajaan, tetapi hakikatnya bahawa kerajaan ini yang sedang mengalami porak-poranda. Sedangkan MOU ialah untuk kestabilan politik dan porak-poranda ini membawa kepada kestabilan politik. Hari ini di Melaka, pilihan raya negeri Melaka, pertembungan di kalangan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Walaupun dari sudut politik saya boleh terima, oh ini baguslah untuk kebaikan kami, mudah untuk kita nak menang. Tetapi saya tidak melihat kepada soal aspek itu, tetapi saya melihat kepada aspek kenapa ini berlaku. Kenapa? Sedangkan di peringkat federal sekarang ini kerajaan yang bersama Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Tiba-tiba di Melaka mereka berebut kuasa. Mana maruah? Mana maruah? Di sini masih berada dalam kerajaan Perikatan Nasional. Di sana berebut kuasa antara satu sama lain. Apakah ini yang kita nak beri kepada rakyat negeri Melaka? Sebab itu bagi saya bahawa saya seru daripada Dewan Yang Mulia ini untuk rakyat negeri Melaka memberikan kepercayaan kembali kepada Pakatan Harapan untuk memerintah negeri Melaka. Terima kasih. Sekejap saya nak gulung. Saya melihat bahawa isu yang berlaku sekarang ini satu isu yang sangat memerikkan kita. Sebab itu kerajaan perlu tampil menjawab. Contoh, timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri hari ini bertanding melawan pengurusi UMNO Negeri Melaka, iaitu pengurusi UMNO parti yang amat berhormat Perdana Menteri selaku naib Presiden UMNO. Sedangkan timbalan menteri di bawah Perdana Menteri ini lawan parti Perdana Menteri. Saya tak tahu sama ada dia letak jawatan ataupun tidak. Tapi ini suatu yang perlu dilihat. Dan bukan itu saja, tetapi hakikatnya keadaan politik ini menjadikan sesuatu yang memburukkan lagi keadaan kepada pertumbuhan ekonomi dalam negara kita. Kerana dilihat kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang pincang. PAS dulu dengan UMNO. Dulu dengan UMNO. Hari ini Ketua Dewan Ulama PAS mendoakan supaya dihancurkan UMNO. Yang berak tak puas ni cuba datangkan bukti pokok sena. Jangan cakap saja. Tak apa duduk. Pokok sena balik makan ubat, di pokok sena tu ada banjir. Tak apa duduk. Balik makan ubat, balik makan ubat. Jangan cuik nama PAS. Bagi saya. Ini yang
bagi saya mencelah. Tak apa, saya tak bagi. Pokok sana masa dah habis. Ya? Sebab masa dah habis. Kejap. Saya nak Pokok sana balik makan ubat ya. boleh Ubat sembelit ada. Terima kasih. ada. Terima kasih Baik, kepada terima kasih. Pak Pasir. Tahniah dia menang ketua pemuda. Dewan Ulama tak boleh buat pemilihan. Ada berlaku perebutan di kalangan mereka. Oh, cukup teruk ni. Jebon muka ada dalam PAS. Parti Sekarang pokok lahir sana sendiri jebon pun dah baru pecah dalam kaki. PAS. Jangan nak cuek parti orang lain. Baik. Dulu ada jebon Tak. dalam PAS. Pokok Sekarang tak sana ada jebon. tahu Pokok jalan. ada. Pokok sana saya dah bagi lebih 3 minit. Tak boleh siap. Saya akan tamatkan sebab the next speaker. On kan baik. Yang porak-poranda ini perlu diatasi segera. Sebab itu pada saya sudah sampai masa dia. Kalau nak bubar parlimen pun sudah diperlukan kang. Apalagi nak perlu ada pada kerajaan yang porak-poranda seperti ini dan mereka terus tidur sekali dalam keadaan secara yang tidak wajar. Terima Terima kasih. Terima kasih. Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pokok Sana.